Cadangan ahli parlimen beruas ni, yang viral ni adalah cadangan yang paling bodoh sekali pernah aku dengar. Cadangan yang paling mengarut sekali. Cukup-cukup lah. Sudah-sudah lah nak bangkitkan lagi kemarahan orang Melayu Islam dekat negara ni. Ni apa benda ni? Duk buka mulut bercakap benda mengarut macam ni buat apa ni? Di negeri tersebut, kadar dadah, kadar anak luar nikah, kadar sumbang mahram, kadar apa orang kata penggunaan pil kuda kan, dan juga benda-benda yang memabukkan amat tinggi kerana bersepadanan dengan Thailand. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka malas untuk nak berfikir, nak mengkaji. Okey, malas satu hal. Kedua, mereka cari guru yang salah. Ada orang kata tidak berguru, berguru dengan belajar membaca kitab tanpa guru itu umpama belajar dengan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, baru-baru ni ahli parlimen beruas ada mengeluarkan kenyataan untuk nak lantik pakar bukan Islam bantu kaji kompetensi DUN Gubal Undang-Undang Syariah Ngekoham baru ni. Jadi adalah berlaku sikit viral. Ini adalah orang kata peluru kepada pembangkang untuk nak hentam kerajaan hari ini, mengatakan tengok DAP cuba campur tangan di dalam kerajaan kita, di dalam agama Islam di dalam negara kita ni lah. Jadi pelbagailah model-model mereka hentam, mereka kata macam-macam. Jadi aku akan bawa pandangan daripada seorang sahabat aku ni, Wan Abdul Hadi, dan juga aku akan bawa pandangan daripada Iswadi. Memang ada yang sokong dan juga ada yang tak sokong berkaitan ini. Sebab kita nampak macam orang bukan Islam duk nak campur tangan di dalam agama Islam. Tetapi pada aku, untuk cara dakwah daripada umat Islam, cara dakwah kita, kan, kita ni sebelum seseorang tu dia buat keputusan untuk nak memeluk agama Islam, kita perlulah bagi penerangan, penjelasan, nak kena bawa hujah-hujah kita perlu memperjelaskan segala-galanya untuk nak bagi keyakinan kepada dia. So, ada juga itu daripada segi dakwah. Okey, daripada segi pemahaman, sebab ada orang bukan Islam, dia tak faham pun Islam tu apa dia dengan Islam ni. Jadi dengan apa cadangan yang dibuat oleh ahli parlimen beruas ni, pada aku, apa yang aku faham, okey, di dalam majlis agama Islam ataupun di dalam mahkamah syariah ni, kita lantik seorang orang bukan Islam letak di dalam mahkamah syariah. Dan setiap penggubalan undang-undang apa yang dibuat oleh mahkamah ni yang berkaitan agama Islam, kena ada seorang orang bukan Islam supaya dia dapat faham penerangan, dia dapat faham segala undang-undang hak yang dibuat, dan apabila dia keluar daripada mesyuarat itu ataupun selepas dia dengar penerangan daripada soal-soal agama Islam, dia dapat keluar daripada mesyuarat itu, dia dapat sampaikan kepada kawan-kawan dia. Yang penting orang Islam di dalam mesyuarat itu ataupun antara Dewan Undangan Negeri yang nak gubal, hak yang nak sampaikan kepada orang bukan Islam tu mesti kena jelas dan mesti kena bagi orang bukan Islam tu faham sebelum dia keluar daripada dewan dan dia dapat sampaikan kepada kawan-kawan dia. Faham tak? Itulah apa yang aku nak sampaikan. Jadi tak apa, aku nak bawa dengan hampa sama-sama, kita dengar dulu respon daripada Wan Abdul Hadi ni. Memang dia bengang gila-gila lah. Tapi tak apalah, last kali aku bawa Iswadi Moni pula, dia memperjelaskan apa yang dah dibuat oleh negara-negara luar, apa yang dah dibuat di negara-negara yang majoriti yang bukan Islam ni, negara-negara Kristian, negara-negara Yahudi ke apa, tapi ada orang Islam di dalam tu. Tapi apa yang dibuat oleh kerajaan hak yang bukan Islam ni dapat berbahas di dalam mereka punya mesyuarat dan dapat menyampaikan kepada umat-umat Islam. Walaupun umat Islam hanya minoriti di dalam negara tu, tapi setiap perbuatan ataupun perancangan hak yang negara tu tidak memberi ancaman lah, lebih kurang macam tu lah. Tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Okey, ni dengar sini. Cadangan ahli parlimen beruas ni, yang viral ni adalah cadangan yang paling bodoh sekali yang pernah aku dengar. Cadangan yang paling mengarut sekali. Cukup-cukup lah. Sudah-sudah lah nak bangkitkan lagi kemarahan orang Melayu Islam dekat negara ni. Sudah-sudah lah tu bagi bola tanggung macam ni. Baru hari tu Lim Kit Siang ni buat kenyataan pasal calon Perdana Menteri daripada kalangan bukan Melayu. Baru hari tu. Penat kami sahabat terupa yang duduk dekat social media ni nak jaga
hal-hal kerajaan ni penat kami nak tolong cover. Ni datang pula seorang lagi MP Beruas suruh lantik kalangan bukan Islam pula dalam jawatan kuasa khas Mahkamah Syariah. Ni apa benda ni? Duk buka mulut bercakap benda mengarut macam ni buat apa ni? Sejak merdeka dulu lagi Mahkamah Syariah ni memang dikhususkan khas untuk rakyat beragama Islam sahaja. Maknanya apa? Maknanya apa sahaja proses nak tambah baik ke, nak naik taraf Mahkamah Syariah ni ke, sentiasa dibuat dari satu tahap ke satu tahap. Mengambil kira pula ruang lingkup kuasa yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Takkanlah dia tak tahu benda ni, takkanlah MP Beruas ni tak tahu benda-benda macam ni. Sepanjang proses naik taraf Mahkamah Syariah ni, baik daripada segi pentadbiran ke, dari segi kompetensi ke, tak pernah sekali pun mengambil ataupun mencabuli hak warga bukan Islam. Tak pernah. Belum pernah berlaku lagi. Jadi tak perlulah ni, tak perlu nak buat kenyataan bodoh macam ni lagi. Yang kena tempias ni siapa? Siapa yang terkesan ni? Yang terkesan paling teruk adalah Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP. Kerajaan Perpaduan ni teruk kena balon sebab benda-benda macam ni lah. Aku ni kesian tengok Anthony Loke ni. Berempah pula, kerja keras. Dia seorang nak cuba baiki reputasi DAP dekat mata rakyat Malaysia ni. Namun ada 2-3 orang macam MP Beruas ni, duk bagi bola tanggung dekat musuh, duk bagi peluang dekat musuh, duk bagi peluru dekat musuh, suruh musuh tembak kita. Untuk apa bercakap benda mengarut macam ni? Kita tahu DAP bawa Anthony Loke ni dah jauh berbeza dah. Namun ada lagi 2-3 orang dalam DAP ni yang duk bercakap benda-benda macam ni. Penat. Kami cyber trooper ni penat nak jaga kerajaan dekat sosial media ni. Penat. Memang. Penat bila ada lagi orang duk bercakap benda-benda macam ni. Allah Allah, sudahlah duk bagi bola tanggung macam ni. Aku penat betul lah dengan apa ni, MP Beruas ni. Okey, geng. Jadi ada juga yang aku setuju dan ada juga yang aku tak bersetuju. Sebab kita Islam ni, kita macam segala permasalahan semua ada jawapan dia. Semua kita boleh ada keluarkan satu jawapan dia. Macam sehalus-halus kesalahan akan ada jawapan dan juga fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan. Tapi kalau macam daripada segi dakwah, kita nak memahamkan orang-orang bukan Islam. Of course lah, pada aku lah, di dalam agama Islam kita perlu ada beberapa orang untuk ada di dalam agensi Islam ni supaya mereka ni faham setiap tingkah laku, setiap perbuatan, setiap pemilihan. Sebab apa agama Islam memilih macam ni. Supaya orang bukan Islam yang ada di dalam tu dia faham, dan bila dia keluar daripada agensi itu dia dapat menyampaikan kepada orang-orang bukan Islam ni. Itu yang pada aku yang aku faham apa yang dimaksudkan oleh Ngakoham ni. Tapi tak apalah, bila dia dah berlaku kontroversi macam ni, memang habis lah. Memang kena hentam sampai aku dekat TikTok pun sampai aku dah tak boleh, aku abaikan lah. Sebab apa macam salah tu cara dia menyampaikan tu. Tapi sebaiknya dia bertanya di dalam menteri, contoh macam dia tanya di dalam sidang parlimen. Dia tanya kepada menteri agama face to face. Dia bukan mengeluarkan kenyataan macam ni. Dia just di dalam sidang parlimen, menteri agama sedang berucap, dia mencela, dia tanya soalan dan bagi cadangan. Apa dia? Contoh macam, okey, Wabi Menteri, saya nak kalau di dalam Jabatan Agama Islam ada seorang ataupun 2 orang yang wakil daripada bukan Islam, supaya setiap tindakan dan juga pemilihan ataupun setiap keputusan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam, ada beberapa orang agama Islam ni, beberapa orang yang bukan beragama Islam ni faham, dan bila keluar daripada dewan, keluar daripada mesyuarat, keluar daripada Majlis Agama Islam tu, dapat menyampaikan untuk memahamkan orang-orang bukan Islam kenapa agama Islam memilih buat keputusan macam ni. Itu sebagai contoh lah. Jadi tak apa, jom aku nak buat dengan hampa bersama-sama, kita dengar apa hujahan dan ulasan daripada Iswadi Moni. Dan last kali aku akan bagi hujah aku lah. Jom sama-sama kita dengar. Timbul satu cerita pasal ahli DAP. Ahli DAP dikatakan nak cuba campur tangan dalam mahkamah syariah apabila mencadangkan supaya salah seorang ahli jawatan kuasa itu apa kata dilantik daripada kalangan orang bukan Islam. Baik. Saya baca. Mohon maaf, cadang pakar bukan Islam dilantik ke jawatan kuasa syariah. Ahli Parlimen Beruas Ngeh Koham hari ini memohon maaf atas cadangannya
agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ahli Parlimen DAP itu berkata dia langsung tidak berniat campur tangan dalam hal ehwal agama Islam dengan membuat cadangan itu. Saya menjangka proses ini akan melibatkan cadangan untuk meminda perlembagaan persekutuan. Cadangan saya adalah untuk memastikan bahawa semua pandangan diambil kira sebelum apa-apa pindaan atau cadangan dibuat. Sehingga ia dijelaskan baru-baru ini, saya tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa khas tersebut sebenarnya telah dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hak Dewan Bukan Islam yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor. Oleh itu, saya dengan ini menarik balik cadangan saya dan memohon maaf dengan tulus hati, katanya. Semalam, Sultan Syarafuddin telah mengingatkan agar rakyat khususnya bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negara ini. Sultan Syarafuddin berkata bahawa MKI dipengerusikan baginda memegang amanah dan tanggungjawab bagi melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam serta dianggoti barisan pakar dalam pelbagai bidang termasuk melibatkan undang-undang dan agama Islam. Sementara itu, Menteri Besar Amuddin Syahri berkata peringatan itu tepat hadir pada masanya. Saya gia titah Sultan Selangor hadir tepat pada masanya, sekalipun perlu menjadi titik notah kepada mana-mana individu politik yang gagal memahami realism politik Malaysia dalam cakupan yang menyeluruh. Ngeh membuat cadangan itu pada kami selalu, seterusnya mengundang kritikan daripada sejumlah pihak termasuk dari dalam DAP, antaranya Ahli Parlimen Bangi Sahrijan Zohan. Semalam Setiausaha Agong DAP Anthony Lok berkata ngeh khilaf berkaitan punca kuasa jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Alright. Okay. Dia mula-mula cerita dia macam ni lah. Alright. Bila menyentuh soal Mahkamah Syariah di Malaysia, kita cerita konteks Malaysia dahulu. Ni saya cerita apa yang Ngeh kata. Dia tipu saya lah. Dia kata dia ingatkan perkara ini akan menyebabkan berlaku akan ataupun memerlukan berlaku perpindahan di dalam perlembagaan. Dia ingatkan sedemikian. So kalau menyebabkan berlaku pindaan di dalam perlembagaan, beliau mencadangkan supaya diletakkan salah seorang pakar yang bukan Islam di dalam jawatan kuasa tersebut. Itu cadangan beliau. Dan of course lah, salah satu kelebihan PAS dan juga PN ialah menunggang perkara ini. Dia bila bab melibatkan bangsa, melibatkan agama, terutama kalau yang sebut tu bukan Islam, DAP pula tu, yang tu memang dia bakar cepat. Yang ni hal satu DAP jugalah. Tetapi kalau kita fikir balik, okey, pertama saya nak buat clarification dahulu. Ini titah Sultan Selangor, itu undang-undangnya. Okey? Kita tak boleh pertikaikan. Dah, ketepikan perkara tersebut. Cuma, ini pandangan saya. Bagi saya lah, kita terlepas satu peluang untuk nak menerangkan Islam kepada orang bukan Islam. Bagi saya, the beauty of syariah ni kita dah sempit dan silokan hanya kepada orang Islam saja. Akhirnya, orang bukan Islam yang berada di luar jawatan kuasa tersebut, dia orang hanya berprasangka. Sebagaimana yang berlaku pada Ngeh ni lah. Dia berprasangka lah apa dia bincangkan. Sebab benda yang kita bincangkan tak ada rahsia pun. Bukan rahsia kerajaan. Bukan rahsia orang Islam pun. Bukan konspirasi pun. Tetapi bagusnya tuan-tuan, cadangan saya. Saya cadangkan pula. Walaupun saya bukan orang politik, saya boleh cadang lah. Saya bukan siapa-siapa. Apa salahnya kita letak orang bukan Islam di dalam jawatan kuasa tersebut? Tetapi tugasnya bukan mengundi, bukan memberi pandangan, bukan. Tetapi dia mendengar perbincangan tersebut, dia meneliti, dia memahami. Untuk apa? Supaya nanti bila dia keluar, dia boleh ceritakan balik kepada orang bukan Islam apa yang telah dibincangkan dan bagaimana undang-undang Islam itu efek kepada orang bukan Islam. Orang Islam pun boleh buat betul, kita boleh buat. Tetapi kalau kita jemput orang bukan Islam dengar, prejudis tu kita berjaya kurangkan. Ini pandangan saya lah. Tak setuju tak apa, sebab nak menjemput orang pakar bukan Islam ke dalam ahli jawatan kuasa membincangkan syariat Islam pun bukan satu kesalahan agama. Bukan, dia satu kesalahan, mungkin dia satu kepincangan dari segi undang-undang, tetapi dalam agama bukan isu. Dia bukan isu dalam agama. Perbincangan adalah perbincangan. Kita boleh bincang, kita boleh terangkan, dia boleh datang, dia boleh dengar. Kalau dia cadang pun kita boleh terima, kita tak boleh terima. Bagi saya dia bukan satu
kompleks isu yang terlalu besar. Tapi Sultan dah buat kenyataan, tak apalah. Baginda dah buat kenyataan, teruskan. Tapi pada pandangan saya, benda ini dipolemikkan dalam politik yang terlalu besar. Itu cadangan. Tak setuju, tak apalah. Sultan pun dah bertitah, tak perlu. Okeylah. Tetapi golongan yang mengambil, ni golongan PN ni, dia tunggang isu ini seolah-olah kamu tengok bagaimana orang bukan Islam telah cuba menghina Islam. Ui, menghina Islam tuan-tuan. Dia cadangkan. Tak setuju cakap tak setujulah, tak sesuai. Okeylah. Cadangan. So lepas ini kita akan jadi satu bangsa, satu negara yang takut nak buat cadangan. Kerana semua benda itu akan digunakan untuk membakar api bangsa dan api agama. Itu isu dia sekarang ni. Jadi tuan-tuan, bagi saya macam ni lah. Okay, yang Sultan Selangor dah bertitah, okay fine, itu undang-undangnya. Kita terima. Tetapi janganlah sampai akhirnya orang bukan Islam takut nak mengukuhkan cadangan. Takut nak berbincang. Takut nak bertanya. Sedangkan Islam ini tertegak dengan hujah. Agama Islam tertegak dengan hujah. Kita takut orang tanya kenapa? Kita takut orang persoalkan kenapa? Islam ada jawapan kepada segala persoalan. Percaya tak? Ke tak percaya? Kau orang Islam tak percaya bahawa Islam ada jawapan kepada semua persoalan? Saya orang Islam, saya percaya. Ud'u ila sabili rabbikal bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Itu ayat Quran. Saya tak ingat surah berapa, ayat berapa. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bagi saya, kita lost the opportunity untuk menerangkan tentang keindahan Islam. Saya tak kata tindakan Sultan Selangor itu salah. Saya tak mempersoalkan. Tetapi bila benda ini dipolitikkan ke peringkat seolah-olah kita kata mereka telah berjaya mengancam Islam, mereka telah mempermainkan Islam, mereka telah menghina Islam. Ui, bagi saya itu adalah seolah-olah kita kata Islam ni tak boleh satu agama yang terlalu fragile, yang akan hancur dan akan porak-poranda kalau dipersoalkan, seolah-olah sebegitu. Seolah-olah. Sedangkan di luar negara, orang memperdebatkan tentang agama dan bertanya tentang Islam left and right, tuan-tuan. Orang bukan Islam, dia ada curiosity dia. Dia nak tahu. Dia nak tanya soalan. Tapi sekarang ni dia dah tak berani tanya soalan. Bila dia tanya soalan, kau cuba nak mempermain-mainkan agama Islam. Kau cuba nak menghina Islam. Kau cuba nak memusnahkan Islam. Seolah-olah begitu. Saya harap orang bukan Islam jangan takut lah. Jangan takut. Ini politik yang dimainkan. Of course, Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim, Sultan Selangor dan sebagainya react kepada golongan yang nak memainkan benda ini dan disambut api ini oleh orang-orang yang tak sepatutnya, yang jahil tentang agama ni, tuan-tuan. Saya sedih so. Sebab itu saya tunjuk satu video kan, pasal orang mengubat merawat guna fire kan. Dia guna pistol mainan dengan buat rawatan Islam. Fire. Saya kata, ya Allah, balutlah apa saja dengan agama, nescaya orang akan ada yang percaya. Yang ada yang kata, tahukah kamu bahawa sains itu adalah sihir? Allah, tahukah kamu bahawa metodologi sains itu, yang mula-mula metodologi sains, the method of science, antara saintis yang mula-mula mengemukakan metodologi sains itu adalah orang Islam. Orang Islam adalah antara golongan yang mula-mula memperkenalkan the methods of science, metodologi, scientific method itu datang daripada tamadun Islam. Tetapi pada zaman ini, umat Islam pakai kopiah sikit, baca ayat Quran sikit, sains itu adalah sihir. Allah. Kita telah hilang sains dan ilmu itu daripada kita. Kita telah hilang perkara tersebut. Hilang, tuan-tuan. Sehingga kan bila ada orang mempersoalkan agama kita, kita takut nak menjawab. Kita takut. Kita takut kerana kita tak cukup ilmu. Sebab itu kita takut. Sebenarnya
Hakikatnya. Kita takut sebab kita tak membudayakan budaya muzakarah, budaya berbincang, budaya berdebat. Kita takut. Nanti berlaku apa orang kata masalah perkauman dan sebagainya, pergaduhan. Itu sebab ia dah dipolitikkan. Bukan setakat oleh orang Islam Bukan Islam pun sama. Geng-geng politik ini menggunakan politik menunggang perkara tersebut, bangsa dan agama. Itu yang jadi isu. Saya nak cakap benda ni pun saya kena fikir, saya kena lapik 2-3 langgap. Sebab saya duduk di UK lama. Perbincangan teologi, agama dan sebagainya, orang tanya saya, orang bukan Islam selalu tanya saya tentang agama Islam. Selalu. Ustaz Wan Ji. Antara orang yang selalu ditanyakan. Tapi dialog-dialog sebegini kita tak berani nak buat. Tak tahulah. Mungkin sebab ni kita ni lebih suka dengan ilmu-ilmu yang fire. Kita berharap juga tuan-tuan dan puan bahawa insya-Allah apa yang kita bawa pada hari ini sebagaimana titah yang di-Pertuan Agong tadi, bahawa kita membawa keharmonian juga di dalam negara kita, perpaduan di dalam negara kita tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Namun begitu satu kajian yang dibuat oleh satu agensi, saya tak nak sebut agensi manalah, mengatakan bahawa antara kelebihan PN terutama PAS adalah mereka pandai menunggang isu. So apa yang berlaku apabila sesuatu bersentuhan sama ada directly secara langsung atau tidak langsung tentang agama, mereka akan pusing dan putar sehingga benda itu menjadi sesuatu yang mengelirukan umat Islam. Dan saya nampak antara sebab kenapa perkara itu berlaku, salah satunya bukan kekurangan penerangan sebenarnya, tetapi kekurangan umat Islam kita sendiri dalam memahami benda paling asas dalam agama kita sendiri. Kan? Benda yang paling asas dalam agama kita sendiri, sehingga kita rasa macam apa yang dikatakan itu seolah-olah ada asasnya. Padahal benda itu tak ada asasnya. Kalau kita ada sedikit ilmu dan kita belajar, benda itu sebenarnya tak betul apa yang dia cakap. Tetapi kerana ada di antara kita ni kurang ilmu dan kita keliru, jadi menyebabkan kita jadi sedemikian. Nanti saya akan ulas mengenai perkara ini. Saya akan ulas mengenai perkara ini dan kita akan lihat. Tapi sebelum itu, ini muka Ten Chua. 2 menteri dijadual hadiri program kepung kedutaan AS. Sekretariat Solidariti Palestin SSP menyasarkan 1,000 peserta menghadiri hari terakhir kempen kepung kedutaan AS hari ini setelah berlangsung selama 6 hari lalu. Menurut poster SSP, himpunan mereka akan bermula dari jam 8 di kawasan parkir MAPS di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, terletak kira-kira 200 meter dari bangunan kedutaan terbabit. Berdasarkan poster yang sama, beberapa nama besar dijadual membuat penampilan termasuk Presiden Amanah dan juga Menteri Pertanian iaitu Muhammad Sabu, Naib Presiden PKR dan Menteri Sumber Asli Nik Nazmi Nik Ahmad. Tidak ketinggalan Timbalan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia S. Arud Shelvan, Ahli Jawatankuasa Eksekutif Pusat DAP Syekh Muhammad Baghrib Ali, Setiausaha Agong Muda Amir Hadi dan juga Pengurusi Bersih Ambiga Srinivasan. Jurucakap SSP Ten Chua memberitahu Malaysia kini pihaknya menganggap demonstrasi 6 hari itu sebagai satu kejayaan yang memberansangkan dan mencerminkan nasib rakyat Palestin. Kami bertegas mendirikan kemah kerana menggambarkan keadaan hidup penduduk Gaza. Tetapi pada masa sama kami memberitahu bahawa pengalaman ini adalah jauh lebih ringan berbanding apa yang dialami oleh rakyat di Palestin. Di sini paling teruk kita dapat adalah basah akibat hujan, tetapi tak ada bom dan peluru yang melayang dari langit. Tiada siapa yang mempertaruhkan nyawa mereka. Pengalaman ini penting untuk dilalui. Tian juga mengakui wujud beberapa kelemahan dalam kempen tersebut ekoran. Dia diadakan pada musim cuti selain kekangan hujan. Namun, menganggap ia adalah satu pengalaman yang baik buat mereka. Saya mengambil masa beberapa jam terakhir untuk menggesa sesiapa saja menyertai kiraan detik tahun baru kami. Lupakan seketika membeli belah dan muzik, konsert apa saja. Mari kita luangkan sedikit masa untuk menginsafi penderitaan rakyat Palestin. SSP terdiri daripada 35 pertubuhan sivil, 15 kumpulan pelajar dan 13 parti politik. Gerakan itu dijalankan sebagai reaksi kepada veto AS ke atas pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang mendesak gencatan senjata dilaksanakan di Gaza ketika wilayah Palestin itu terus diserang Israel. Penunjuk perasaan memasang beberapa kemah di tepi Jalan Tun Razak di bawah jejantas bertentangan dengan berkampung di situ sepanjang kepungan berkenaan. Seorang daripada penunjuk perasaan terbabit, Maithrar berkata pada mulanya dia merancang untuk hadir di situ selama 1 hari saja, namun menukar fikiran setelah menyaksikan sokongan besar terhadap gerakan berkenaan.
Justru kata ahli perniagaan dari Tanjung Malim Perak itu, dia pulang seketika pada hari kedua untuk mengemas pakaian sebelum kembali ke Kuala Lumpur menyertai yang lain berkemah di situ. Saya orang Tamil dan isu ini dekat dengan saya kerana situasi yang sama berlaku di Sri Lanka. Tamilelam telah dihapuskan dan bom dibekalkan oleh Israel. Apa yang berlaku kepada rakyat Palestin bukan soal kaum atau agama, tetapi hak asasi manusia. Kisah ini, tuan-tuan, adalah kisah benar, peristiwa yang berlaku, dan tanpa mengira bangsa, agama, kaum, mereka sekarang ini bersolidariti mengepung kedutaan Amerika Syarikat, solidariti terhadap veto yang dibuat oleh Amerika Syarikat terhadap desakan supaya berlaku gencatan senjata di Palestin. Tetapi Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto. Dia ada 5 negara yang ada kuasa veto. Kalau tak salah saya, China, Rusia, Amerika, France dan juga UK. Kalau tak silap saya, ada 5 negara yang ada kuasa veto dan mereka menggunakan kuasa veto mereka. Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto mereka untuk mula-mula ni macam ni. PBB telah meluluskan satu resolusi supaya Israel mengadakan gencatan senjata. Tidak boleh berlaku peperangan kerana bantuan nak dihantar masuk ke dalam Gaza. Israel sekarang ini mengepung Gaza dan bantuan tak boleh masuk. Gencatan senjata perlu diadakan untuk menghantar bantuan ke dalam Gaza, terutama bantuan makanan, bantuan perubatan dan apa-apa saja keperluan. Gencatan senjata ini telah diluluskan, usul tersebut telah diluluskan. Tetapi Amerika Syarikat telah menggunakan kuasa veto mereka, mengatakan tak, tarik balik gencatan senjata, biarkan mereka dikepung. This is what happening right now. Tapi bagi saya, tuan-tuan, di US sekarang ini saya tengok, bila saya tengok gerakan the left, gerakan liberal di US yang semakin prominent sekarang ini, gerakan yang menggunakan pronoun dan sebagainya semakin prominent. Bagi saya nampak US dia akan runtuh. Tamadun US tu akan runtuh bukan sebab peperangan. Tamadun US itu akan runtuh disebabkan oleh jatuhnya moral, jatuhnya kekuatan, jatuhnya jati diri penduduk Amerika itu sendiri. Saya predict ini tahun 2024, dalam tempoh kurang 50 tahun Amerika Syarikat akan berada dalam keadaan yang amat teruk. Dia akan hancur dengan sendiri sebagaimana yang pernah berlaku dengan Rom satu ketika dahulu. Kalau kita dengar cerita Rom kan, Rom terbakar Rom dibina dalam 100 tahun tetapi hancur dalam satu malam kerana kebakaran. Actually bukan kebakaran tu yang menghancurkan Rom. Pada waktu itu hedonisme. Apa orang kata, dia dah tak ada moral. Moral tu dah tak ada pada masyarakat Roman pada ketika itu. Segala-galanya bebas, segala-galanya boleh dilakukan. Mereka berada dalam keadaan yang terlalu tinggi, terlalu hebat. Sehingga akhirnya yang hancur adalah diri mereka sendiri. Menghancurkan adalah diri mereka sendiri. Saya kata sebelum ini, difficult times create great people. Great people creates good times. Good times create weak people. Weak people creates difficult time. So Amerika sudah berada di kemuncak dia. Dan dia sekarang ini membina masyarakat yang weak. Masyarakat yang lemah. Kita jangan jadi macam ni, tuan-tuan. Kita kena faham, fundamental kita masih ada agama. Fundamental kita masih ada moral kita. Mereka sudah tidak ada moral. Amerika sudah tidak berpaksi kepada moral. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, apakah bahasa kebangsaan bagi Amerika? Apa bahasa kebangsaan bagi mereka? Tuan-tuan akan kata, oh English, tak ada. Jawapannya tak ada. Amerika tak ada bahasa kebangsaan. Mereka sekarang ini tengah bergaduh di dalam moral mereka sendiri. Dan bila mereka tidak ada objektif moral, majoriti rakyat Amerika adalah atheist. Mereka tidak berpegang kepada mana-mana agama. Dan disebabkan oleh itu, mereka mengatakan disebabkan kita tidak ada objektif morality, so kita boleh buat apa yang kita nak buat lah, suka hati kita lah. So morality mereka datang daripada apa yang mereka rasa. Mereka rasa A itu betul sekarang, minggu depan mereka boleh kata A itu salah. Mereka minggu depan kata B itu salah sekarang, minggu depan mereka boleh kata B itu betul. Itu bergantung kepada apa yang mereka rasa. It's how they feel.
Dan masyarakat yang sebegini bukan masyarakat baru, tuan-tuan. Masyarakat sebegini bukan baru. Sejarah dan tamadun itu berulang. Cuma sama ada kita nak belajar atau tidak daripada sejarah dan tamadun itu satu persoalan. Sejarah dan tamadun itu berulang dan sama ada kita nak belajar atau tidak. Dia ada dua ekstrim. Satu ekstrim liberal yang mengatakan segala-galanya boleh. Satu lagi ekstrim adalah konservatif, di mana semuanya tak boleh. Semuanya terikat. Semuanya berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh tok guru, oleh apa orang kata rahib, dikatakan oleh tok sami, apa yang dikatakan oleh padri. Sejarah ini berulang. Peristiwa yang dikatakan oleh itu pernah berlaku pada zaman Renaissance di barat. Sehingga kehancuran barat. Sehingga barat dianggap sebagai, pada waktu itu di zaman golden times of Islam, barat dikatakan sebagai the dark ages. The dark ages, zaman gelap. Kerana apa? Ekstremism. Konservatif tu terlalu ekstrim, on the right, far right. Sekarang ini, at the same time, berlaku juga dalam tamadun barat, far left, terlalu liberal. Seperti berlaku di Athens, di Greek, di Rome. Dan kita tengok tamadun mereka hancur sekarang ini. So both membawa kepada kehancuran. So Islam membawa kepada apa, tuan-tuan? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Islam membawa kepada apa? Allah menyebut di dalam Al-Quran bahawa kita hendaklah menjadi umat ummatan wasatiyah, menjadi umat yang pertengahan. Tidak terlalu liberal dan tidak terlalu keras. Sebab itu Nabi bila dia menghantar sahabat dia untuk berdakwah, dia kata permudahkan, jangan menyusahkan. Rasulullah kata permudahkan, jangan menyusahkan. Permudahkan, jangan menyusahkan. Saya tengok, tuan-tuan, saya pergi ke satu negeri yang so-called negeri Islam ni lah. Kemudian saya tengok remaja tengah lepak. Masa tu saya bagi masa PRK hari itulah. Tengah remaja lelaki dan perempuan ni tengah lepak dekat open space, tengah duduk. Tiba-tiba datang 3 orang berpakaian biasa, tulis something. So saya terdengar perbualan mereka. Rupanya mereka ni daripada majlis, saya tak tahu majlis agama ke, majlis perbandaran ke, tetapi mereka nak menyaman remaja ini kerana berpeleseran. Kerana dia tanya, saya terdengar soalan dia kata, "Oh, kamu ni adik-beradik ke? Boyfriend girlfriend ni?" "Oh, kami kawan." "Oh, ni tak boleh ni. Oh, ni satu kesalahan ni." Dia menulis sesuatu. Saya tengok, ush, kita dah jadi polis moral lah sekarang ni tu di negeri Islam tersebut, tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, di negeri tersebut, kadar dadah, kadar anak luar nikah, kadar sumbang mahram, kadar apa orang kata penggunaan pil kuda, kan, dan juga benda-benda yang memabukkan amat tinggi kerana bersepadanan dengan Thailand. Tuan-tuan, di Thailand sekarang ini hisap ganja tu dah legal. Jadi ada mustahil tak mereka pergi ke sana hisap, masuk balik Malaysia? Kan? Jadi dia ada kepincangan dekat situ. Dalam pada dia nak menunjukkan inilah Islam. Tapi sebenarnya benda itu tak pernah diajarkan oleh agama. Yang diajarkan oleh agama adalah memakan, meminum, menghisap benda yang memabukkan dan memudaratkan, itu adalah haram. Tapi yang tu tak apa. In fact, saya ada tengok satu video ustaz ni kan. Siapa yang mengatakan rokok itu haram, maka dia adalah Wahabi. Saya kata, biar betik. Kan? Tiba-tiba jadi Wahabi, tuan-tuan. Padahal ni perbincangan ilmu. Tiba-tiba jadi Wahabi. Apa kena-mengena? Oh, siapa yang kata rokok itu tidak haram, maka dialah ahli sunnah wal jamaah. Siapa kata rokok itu haram, dia Wahabi. Kita jam. This is what happening right now. Ini yang membuatkan rakyat pening sebenarnya. Ini membuatkan rakyat pening. Dan membawa saya kepada poin saya yang ini. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa cerita tentang Ashabul Kahfi, pemuda daripada gua atau the Seven Sleepers dalam naratif cerita Bible daripada cerita Kristian. Beliau terus dikecam. Saya dah jelaskan, ramai ulama' dah menjelaskan, itu tak ada isu sebenarnya. Apa yang PMX itu sebut adalah salah satu pandangan daripada
pandangan mufassirin. Bukan satu benda yang salah. Tetapi wacana baik harus diculang, bukan dicerca, bab kata PM. Perdana Menteri berkata suatu wacana yang baik harus dijulang dan bukan dicerta dengan kritikan melampau, khususnya melibatkan konteks Al-Quran yang kini semakin meluas dibahas di media sosial. Menurut catatan di aplikasi X, Anwar menyentuh mengenai satu majlis melibatkan penjawat awam yang kisah Ashabul Kahfi tersebut. Tapi yang menariknya tuan-tuan, bila perbincangan ini ada satu video, ada dua caption. Walaupun Ustaz Dr. Rozaimi ni dia ada kritik saya dahulu pasal saya kata baik tak payah bagi bantuan pada Kelantan dengan Terengganu masa kalah PRK itu kan. Dia ada kritik saya. Tak apalah, itu kritikkan dia lah. Saya tak ada isu tentang benda tu. So dia compare dua. Masa Ustaz Azhar Idrus live 22,000 orang menonton. Masa Ustaz Rozaimi live hanya 800 ke 900 orang saja menonton. Tengok siapa yang benar. Tengok 22,000 orang live. Tengok hanya 800 menonton Rozaimi. Maka dengan itu Azhar Idrus Allah benar. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu yang tengok konsert Coldplay 70,000. 75,000 tengok konsert Coldplay. Azhar Idrus bawa 22,000. Adakah Coldplay itu benar berbanding Ustaz Azhar Idrus? So, kita tengok daripada jumlah yang menonton itu sendiri pun kita boleh nampak bagaimana pemikiran rakyat kita. Mereka sukar berbincang perkara dan juga berfikir tentang perkara yang kompleks. Kerana apa? Kerana sekian lama rakyat kita disajikan dengan perkara yang mudah. Cerita kita, hiburan kita. Even ustaz berceramah pun lebih suka dengar ceramah lawak. Tuan-tuan, kalau nak dengar ceramah lawak, dengar antara lain Samsul Debat. Dia tak pernah claim dia ustaz. Nak dengar lawak, dengar Samsul Debat. Dia tak pernah claim dia ustaz. Cuma dia buat cerita lah. Adalah cerita dia. Bagi saya itu bukan hadis. Tapi tak apalah, dia cerita lawak. Tengoklah. Atau tengok Maharaja lawak. Tapi kalau kita nak belajar ilmu, bukan kata tak boleh lawak. Sekali-sekala gelak tak apa. Tetapi bila kita dengar soalan dan jawapan dia, kita macam, apa ni jawapan macam ni? Kan? Oh, kita gelak-gelak ni supaya kita menarik anak muda. Betul kita kata. Bagi saya level entry boleh lah ustaz. Dia kalau level pra nak belajar agama, dengarlah Ustaz Azhar Idrus. Tapi kalau tuan-tuan nak enhancekan ilmu, dengar ustaz-ustaz yang lain. Dengar perbahasan yang lebih tinggi ilmu dia. Berhenti. Jangan berhenti dekat Ustaz Azhar Idrus je. Ambil lebih daripada tu. Bukan sebab dia orang PAS, tak. Bagi saya Ustaz Azhar Idrus, ada beberapa orang lagi, saya malah nak sebut nama lah. Mereka at entry level boleh lah. Kita nak, mana yang sebelum ini huha-huha tak belajar agama, boleh lah entry level. Tapi kalau tuan-tuan nak further kan, nak belajar tentang ikhtilaf, tuan-tuan nak belajar tentang muafiq, tuan-tuan nak belajar tentang perbezaan, perbandingan mazhab dan sebagainya, tentang dalil, itu bukan tempat yang kita nak pergi. Bukan ulama-ulama PAS juga. Bukan Ustaz Haji Adi, bukan juga itu. Lebih baik dulu arwah Tuan Guru Haji Nik Aziz. Itu pun beliau bercakap lebih umum, bercakap sifat umum. Kelas dia yang lebih advance. Tapi ceramah dia still umum. Kalau nak belajar, bagi saya. Lain daripada itu, tuan-tuan tengok ustaz-ustaz yang lain. Ustaz-ustaz hadis. Kalau tak minat, orang kata, Dr. Mazhar dan juga Rozaimi, ramai lagi. Antaranya daripada Kelantan, Maulana Asri. Maulana Asri ni, dia antara pakar hadis di Malaysia selain daripada Ustaz Rozaimi. Bagi saya, Maulana Asri ni lagi pakar hadis daripada Rozaimi. Dan Dr. Rozaimi pun mengakui perkara ini. Antara lain lah. Kalau nak belajar hadis, kalau nak belajar tentang tentang fiqh, bagi saya, kalau tak nak orang kata Wahabi, Syihabuddin, Ustaz Syihabuddin, Ustaz, ada beberapa ustaz saya tak ingat nama dia orang. Itu antara yang bukan golongan Salafi ni. Seperti kalau ada Dr. Kamili, itu Salafi. Salman Ali, itu Salafi. Baik, kalau tak nak yang itu, pergi kepada Ustaz Wanji. Tak apalah, Ustaz Wanji dalam penjara sekarang. Ustaz Syahbuddin nama dia. Itu pun antara yang saya selalu dengar. Cuma sekarang dia banyak react lah daripada bagi poin-poin dia kan. Tapi tak apalah, itu cara dia. This is the level kalau kita nak pergi, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam, kita dengar Ustaz PAS je cukup interpretasi dia akhirnya pada satu acuan je, tuan-tuan.
Segala surah dia baca, akhirnya dia kata, inilah dia, kena sokong PAS. Inilah dia, kena sokong PAS. Baca tafsir. Tafsir Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian bagi Allah, Tuhan alamin, seluruh alam. Alamin tu sendiri menunjukkan bahawa salah satunya adalah hendaklah kita membawa PAS. Dia akan kona kat situ. Ada satu video siapa yang mati di dalam mesyuarat PAS lebih baik daripada mati di dalam sujud sewaktu sembahyang. Allah. Lebih baik mati dalam mesyuarat PAS daripada mati di dalam sujud sewaktu sembahyang, tuan-tuan. Saya tak tahu pula masa Rasulullah SAW naik Isra' Mi'raj tu dapat apa orang kata wahyu untuk solat itu, dalam tu ada mesyuarat PAS. Saya tak tahu pula yang itu ada. Lama. Tak. This is macam ni, tuan-tuan. Apa sahaja benda dia orang ni, manusia ni mental, manusia ni memang macam tu. Dia boleh ambil dan dia boleh pusingkan dan putarkan sehingga akhirnya nampak macam betul lah apa yang dia cakap tu. Yalah, kita berjuang di jalan Allah. Dia kata berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ni adalah mati syahid. Dia kata, kita ni sedang berjuang lah ni. Bila kita berjuang, kita mesyuarat ni salah satu daripada perjuangan kita lah. Maka kalau berjuang itu kan itu lebih baik daripada solat pun. Maka perjuangan itu mati dalam mesyuarat ini lebih baik daripada kita mati sujud. Allah. Itu cara dia pusing. Tuan-tuan, saya tengok dokumentari tadi. Minta maaf lah saya bore sikit sebab saya nak bawa ke tahun baru ni, tuan-tuan. Kita tahun baru ni kita kena ada pemikiran baru lah. Saya tengok satu dokumentari dekat Netflix tadi tau, berkenaan dengan ajaran sesat. Di Korea, agama Kristian. Dia membawa ajaran agama Kristian. Dia kata, dia ucapkan, dan semua kebanyakan pengikut dia perempuan-perempuan muda daripada universiti-universiti, lawa-lawa, macam model daripada Korea, daripada luar negara yang follow dia. Akhirnya dia gunakan kesempatan itu untuk sex kepada wanita-wanita ni. Mereka sexually assaulted by ketua ni. Dan dalam ceramah tersebut dia kata apa? Saya adalah Messiah. Sayalah the Christ. Sayalah Christ. Nabi Isa turun bercakap dengan saya, dia kata. You see, kalau kita fikir budak-budak tu bukan orang tua, dia budak muda, naif, pelajar universiti, takkan mereka boleh terpengaruh? Sebab itu, tuan-tuan, orang kata apa, pandai dan intelligence tu dua benda yang berbeza. Bijaksana dan juga pandai, dua benda yang berbeza. Just because kita pandai sekolah belum tentu kita intelligent. So akhirnya, ada je apa orang kata, ajaran sesat di dalam mana-mana agama sekalipun. Dalam mana-mana agama sekalipun untuk tujuan kepentingan peribadi mereka. Sebab itu, tuan-tuan, Karl Marx pernah kata, masalah dengan agama ni apabila segala-galanya dibalut dengan agama, di situ dia dijadikan candu. Dia bukan Karl Marx tu menolak agama per se, dia tolak agama per se lah. Tetapi dia kata agama tu, masalahnya pada waktu zaman dia, orang membalut apa sahaja dengan agama, kemudian disuap ke mulut pengikut dia, dan orang percaya itulah agama. Padahal agama tak pernah ajar benda tu. Agama tak pernah ajar perkara tersebut. Tetapi mereka beranggapan itulah agama. Kenapa, tuan-tuan? Sebab mereka malas untuk nak berfikir, nak mengkaji. Okey, malas satu hal. Kedua, mereka cari guru yang salah. Ada orang kata tidak berguru, berguru dengan belajar membaca kitab tanpa guru itu umpama belajar dengan syaitan. Bagi saya, belajar dengan guru yang salah pun umpama belajar dengan syaitan juga. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok ulama dahulu seperti Imam Bukhari, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sewaktu dengannya Maliki, mereka mempunyai lebih daripada satu guru. Mereka ada ramai guru. Kerana apa? Kerana mereka nak tengok. Bukan nak tengok kaji ilmu teguh tu. Bila kita buka minda kita kepada banyak pemikiran, dan kita realise ada titik corak cara yang lain yang kita tak nampak. Rupanya ada pandangan lain. Oh, begini, begitu. Baru saya faham. Panjang juga aku cerita. Membawa saya kepada poin ini.
PAS gesa ambil tindakan terhadap ngeh berkaitan isu 3R. PAS menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen berwas kerana mengeluarkan kenyataan berkaitan isu 3R. Ini susulan cadangan pemimpin DAP itu agar orang bukan Islam menganggotai jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubal undang-undang Islam. Ini maksud saya. This is what I mean. Kita jadi, tak kisahlah, tak kisah parti mana, PAS ke, geng-geng PKR ke, PH ke, sama je. Bila ada orang bercakap tentang isu agama, kita gunakan undang-undang, make sure ambil tindakan. Ya, mana yang melampau dalam agama, tu memang kita kena ambil tindakan undang-undang lah. Menghina agama, contohnya menggunakan bahasa-bahasa kesat, tu memang kena ambil tindakan. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan perbahasan dan perdebatan dan perbincangan, di sini nanti kita dah tutup pintu untuk kita nak menerangkan agama ini kepada orang lain. Kita gunakan undang-undang untuk menutup agama ini dengan orang lain. Dan akhirnya apa yang akan jadi pada kita? Semua agama, termasuk Islam, bukan Islam sebenarnya, kita akan jadi agama dan bangsa yang berprasangka. Kita tak harmoni, tuan-tuan. Macam mana kita tak berprasangka kepada agama lain kalau kita tak faham agama dia? Sama juga macam mana orang lain tak berprasangka dengan kita kalau dia pun tak faham agama kita. Bila kita cuba memahamkan orang dan memahami agama orang lain dan budaya orang lain, bukan kita nak suruh dia convert atau kita akan convert pada agama dia, bukan. Saya kaji dan tahu agama Kristian. Saya tahu agama Yahudi. Saya tahu agama Hindu. Saya belajar tentang Buddha, Taoism. Saya belajar tentang Confucianism. Saya belajar tentang agama sebab saya tertarik untuk mengkaji dengan pelbagai agama. Tujuan saya mengkaji ni bukan saya nak lawan agama tu, nak berdebat ni, bukan. Supaya saya memahami daripada sudut pandang mereka. Oh, mereka begini. Kenapa kuil itu dibina? Ini sebab dia. Kenapa kuil Sami memilih tempat tersebut? Supaya nanti kalau kita berinteraksi dengan mereka dan mereka tak nak pindah contohnya, kita faham kenapa. Supaya kita boleh turun berinteraksi, berbincang, cari jalan penyelesaian. Kalau isu dia, kalau kita tak faham, dia tak faham, itu yang jadi ketegangan kaum. Itu yang jadi ketegangan agama. Masing-masing tak faham. Kita pula bertanya, kita pula nak, dia kata takkan kau tak faham agama Islam? Tak, dia tak faham. Nama juga, takkan kita tak faham agama Kristian? Kita pun tak faham. Kita tak faham agama Kristian ni banyak denominasi. Dia ada banyak gereja. Dia ada banyak pegangan. Sama juga dia orang tak faham kita ni banyak mazhab. Kita ada banyak pegangan. Kita ada dua pandangan berbeza di antara di antara Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah. Mereka takkan faham benda ini. Mereka itu juga takkan faham tentang isu undang-undang Islam kalau kita tak cuba fahamkan kepada mereka. Jangan kata orang bukan Islam, orang Islam sendiri pun tak faham undang-undang Islam. Kalau saya tanya tuan-tuan, 3 asas jenayah Islam. Di dalam jenayah Islam ada 3 asas. Tuan-tuan ingat tak apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya rasa majoriti tak ingat. Kita ada hudud, kita ada qisas, kita ada satu lagi, takzir. So ini 3 elemen penting. 3 elemen penting dalam jenayah Islam. Itu baru jenayah Islam. Kita belum cerita bab-bab lain, pewarisan, kita ada bab muamalah, kita ada bab munakahat, pernikahan. Dia ada banyak elemen lain yang majoriti kita pun kita tak tahu. Tapi tak apalah, benda tak perlu kita tahu semua. Tetapi sekurang-kurangnya asas tu kita bagi tahu. Boundaries kita kat mana. Bagi saya lebih mudah sebenarnya kalau kita didik orang bukan Islam dan kita sebagai orang Islam dididik tentang ajaran agama lain supaya kita faham. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya orang Sarawak. Masa form 1, saya baca Al-Quran, sebelah saya baca Bible. Saya ingat lagi nama dia Andrew Jika. Andrew pula. Yalah Andrew lah. Dia sekarang kapten bawa kapal kereta tank. Frankie. Andrew pula. Frankie. Kapten Frankie dia sekarang. Nama dia Frankie. Dia bawa kereta tank dekat Melaka kot. Saya tak tahu. Dia kapten lah sekarang. Dia duduk sebelah saya. Duduk asrama. Dia baca Bible. Saya baca Al-Quran. Saya tengok Bible dia. Oh macam ni saya baca. Saya tengok dalam bahasa, masa tu bahasa Melayu kot. Saya tak ingat. Tuan-tuan, Islam lagi saya ni. Tapi bila interaksi macam tu,
di Semenanjung lah terutamanya, tak ada. Tu yang jadi isu tu. Bukan saya nak suruh tuan-tuan baca Bible, tak. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan faham posisi mereka, dan penting sekali mereka faham posisi kita. Make yourself understood and try to understand. Pastikan mereka memahami kita dan kita memahami mereka juga. Sebab itu saya setuju dengan kenyataan ini daripada Dr. Satya Prakash ni. JK Harmoni, Jawatankuasa Harmoni perlu kerap mesyuarat bincang isu antara agama. Timbalan Setiausaha Anggung PKR, Dr. Satya Prakash Nadarajan mencadangkan Jawatankuasa Keharmonian penganut agama mengadakan mesyuarat lebih kerap. Katanya buat masa ini jawatankuasa itu tidak begitu aktif dan perlu diperkasakan sehingga menjadi badan penting bagi membincangkan isu-isu berkaitan antara agama. Saya faham, ia satu isu yang kompleks dan sensitif. Setiap agama memiliki pandangan berbeza dalam isu-isu melibatkan agama masing-masing. Tetapi dengan memberi Jawatankuasa Harmoni peranan utama dalam isu seperti ini, saya harap kebimbangan umat Islam, semua rakyat Malaysia diambil kira tanpa mengira kepercayaan mereka, katanya kepada Malaysia Kini. Baik, saya ceritalah. Kenapa masalah JK Jawatankuasa Keharmonian ini ataupun perbincangan di antara agama ini menjadi masalah, menjadi satu benda yang tak berjaya, tuan-tuan. Dia yang pertama ialah apabila ada pihak mengatakan tak perlu mengadakan sebab ini agenda liberal, nak menyamakan pluralisme, nak menyamakan sebuah agama. Itu satu grup. Bagi saya grup bangang macam ni memang kita wajar campak je ke laut. Sebab dia orang sendiri pun tak faham agama lain dan tak cuba memahamkan orang dengan agama Islam, and yet dia suruh orang bukan Islam faham agama Islam. Apa dia ingat tiba-tiba boleh muncul macam tu dalam otak, dalam pemikiran? Tak ada. Yang kedua, isunya adalah apabila masing-masing cuba nak convert each other. Kita nak kena terang agama Islam ni supaya mereka masuk Islam. Kita kena terangkan agama Kristen supaya mereka masuk Kristen. Itu jadi isu. Tak, tuan-tuan, Islam ni adalah lebih baik kita menerangkan agama dan keindahan agama kita. Dan kedua, ketiga, satu lagi grup yang duk attack agama lain. Ini saya tak berkenan juga. Kita duk attack, agama kau tak betul, agama kau tak betul, agama aku saja yang betul. Ini jadi isu. Jadi kau kata agama Islam ni tak betul. Bukan. Jangan kata apa yang aku tak kata. Tuan-tuan, kita ceritakanlah keindahan agama kita. Dia ceritakanlah keindahan agama dia. Nak pilih tak pilih itu cerita pilihan masing-masing. Yang utama sebenarnya bila kita dengar, kita faham, ini kedudukan dia. Ini pandangan mereka. Ini posisi mereka. Kristian di Sarawak begini. Pecahnya sebegini. Grupnya sebegini. Di Sabah sebegini. Di Semenanjung sebegini. Di kalangan orang Cina sebegini. Di kalangan orang Ulu sebegini. Di kalangan orang Kadazan sebegini. Bagi Islam, kita kena faham sebegini. Islam melihat sebegini. Di kalangan Salafi sebegini. Di kalangan bukan Salafi sebegini. Ada pandangan di antara Salafi dan juga bukan Salafi. Di antara Asy'ariyah, Maturidiyah, di antara Salafiyah, ada pandangan yang berbeza-beza. Jadi benda sebegini yang sebenarnya orang Islam sendiri pun tak faham. Ada ada. Kalau kita sendiri pun keliru, habis tu kau ingat orang bukan Islam akan faham? Tak payahlah kita ceritakan yang kompleks-kompleks. Kita ceritakan yang asas. Dia orang dah duduk puluhan tahun dalam negara kita, lahirkan negara kita. Takkan dia tak faham agama Islam? Engkau sendiri pun tak faham agama Islam macam mana? Kau nak harapkan dia orang tak belajar agama Islam tu faham? Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah saja. Itu saya bagi contoh pasal pegang anjing haram. Saya tanya, apa hukum pegang anjing? Majoriti orang yang saya tanya, dia kata, tengoklah basah ke tak basah. Dia kata kalau basah haram lah. Kalau tak basah, kalau kering, kering tak haram. Tuan-tuan, mana datang basah haram tak basah tu, kering tu tak haram. Tuan-tuan buka balik buku fiqh. Kalau basah kena sertu. Kalau kering tak payah sertu menurut mazhab Syafi'i. Tak ada mazhab Syafi'i sebut haram. Dia kata sertu. Kalau bahasa yang orang tak betulnya sama. Tapi sama tu sebenarnya bukan perkataan itu, sertu. Sertu adalah bahasa yang betul, perkataan yang betul. You see bagaimana benda asas macam tu pun kita salah.
Pegang anjing tak haram, tuan-tuan. Cuma kena sertu. Lepas tu tak ada, kau silap pegang anjing. Exactly my point. Dalam buku fiqh membincangkan basah tak basah itu untuk sertu, bukan untuk halal atau haram. Halal atau haram itu untuk isu lain. Itu ada pandangan, ada cerita lain. Itu hukum lain. Di sini saja pun kita keliru. Itu orang Islam keliru. Bayangkan orang bukan Islam. Kan? Best. Saya saja bawa isu ni panjang, tuan-tuan. Sebab kita nak bawa ke tahun baru ni, tuan-tuan. Kita kena tukar pemikiran kita. Jadi Islam yang lebih pertengahan. Islam yang tidak ekstrim. Liberal tu satu hal lah, tak Islam dah. Terlalu ekstrim sampai Allah. Ini antara ulu ni berlebihan. Contoh dalam semayang. Contoh. Bila nak masuk niat. Astagfirullah. Imam Syafi'i menulis dalam Ihya Ulumuddin. Ini antara contoh orang yang berlebihan. Melampau dalam, bukan melampau, tapi berlebihan. Niat mudah, tuan-tuan. Islam ajar mudah, tetapi kita yang menyulitkan. Tahun 2024 ini insyaAllah kita bawa yang baru. Baik. Okey, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap hampa semua faham dah. Sebab aku penjelasan Iswadi ni aku rasa puas hati. Aku rasa terbuka minda aku. Aku rasa betul lah. Sebab aku dilahirkan di dalam agama Islam. Banyak sangat yang aku tak tahu. Dan kita pun faham. Ilmu di atas muka bumi ni tak pernah habis. Tak kira lah hang ambil ilmu agama kah, ilmu daripada segi agama-agama lain kah, ilmu daripada teknologi hari ni kan, ilmu segalanya tak pernah habis, takkan habis punya. Walaupun dia tu kaya sekaya-kayanya, itu kaya di dalam bidang dia. Ada di dalam bidang-bidang lain, dia tak tahu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Iswadi ni aku sangat-sangat puas hati lah kan. Janganlah kita ni sebagai umat Islam, kita jangan berfikiran jumud. Kita buat sesuka hati kita, sehingga orang bukan Islam dia tak faham pun. Dia tak faham pun sebab apa agama Islam buat macam ni sekian. Jadi mulalah depa duk hentam agama Islam. Mulalah depa duk hentam, duk maki, duk hamun, duk macam-macam terhadap agama Islam. Sedangkan orang Islam ni tidak menyampaikan kepada depa supaya depa faham. Faham tak maksud aku? Kita ni side Islam, side agama Islam, kita buat satu keputusan. Tapi kita tak menyampaikan kepada orang bukan Islam. Kenapa kita buat macam ni? Kenapa kita buat macam A, B, C, D? Kenapa? Jadi, bila kita tak menyampaikan, mereka tak tahu. Orang Cina ke India ke, mereka tak tahu dan mereka tak faham pun kenapa kita buat. So, sebab apa? Sebab kita tak menyampaikan. Jadi, ada pro and con lah setiap di dalam video aku ni yang aku buat daripada awal sehinggalah habis Iswadi hujah. Dan seperti yang Iswadi cakap, kita jangan berfikiran jumud, taksub, tak boleh buat apa kan. Seperti mana macam yang Iswadi cakap, memang ada daripada side agama Cina Buddha, depa nak orang memeluk agama Buddha. Daripada side kita nak orang Buddha, orang India memeluk agama Islam. Jadi, kalau di antara agama-agama ni, kita tak menyampaikan yang sebenar-benarnya, macam kita ni, agama rasmi adalah agama Islam. Tapi kita tak menyampaikan pun kepada orang-orang bukan Islam. Kenapa Malaysia memilih agama Islam? A sampai Z. Sepatutnya kita pun perlulah bagi keterangan. Dan daripada segi dakwah kita pula, untuk kita nak orang bukan Islam memeluk agama Islam, kita perlulah menyampaikan dan satu yang sangat-sangat penting adalah adab kita. Adab kita tu adab mencerminkan agama kita. Apabila kita tak ada adab, memang orang cop kita, memang orang takkan mendekati kita. Tapi majoriti banyak kan sekarang, bila apa yang berlaku ahli parlimen beruas tu keluarkan kenyataan, terus
kita dapat nilai sendiri. Orang-orang Islam kita sendiri duk memaki hamun, duk Allahu Akbar. Sepatutnya keluarlah kenyataan yang baik-baik, keluarlah, responlah dengan adab percakapan yang baik-baik. Ni duk membabi butakan orang, duduk memaki hamun, macam-macam mereka sebut ni di dalam TikTok ni. Sampai aku tak mau tengok tu, kan, ini tu apa, aduh, sedih kan, sedih. Sebab orang bukan Islam tengok, ini ke Islam? Ini ke yang hampa duk kata Islam macam ni, macam ni. Tapi orang Islam sendiri dia tak mencerminkan agama Islam. Kan? Sebab tu Rasulullah diturunkan nombor satu yang ada dekat Rasulullah adalah adab. Adab Rasulullah tu yang nombor satu. Adab yang Allah bagi kepada Nabi. Disebabkan adab Nabi, percakapan Nabi, cara Nabi, itulah menyebabkan sahabat-sahabat Nabi ni cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, hidup dan mati untuk Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab adab Rasulullah tu dapat menjentik hati orang-orang bukan Islam, orang-orang Quraisy yang bukan Islam ketika itu. Jadi kita kena jaga. Kita nak contoh macam ada orang keluarkan macam kenyataan kan. Kita perlu respon. Jangan respon. Memang kita marah. Aku faham, kita marah, kita bengang sebab ada orang usik agama kita. Tapi janganlah cara dengan memaki hamun. Dia just bagi cadangan dan dia dah memohon maaf. Dia dah memohon maaf atas kenyataan yang dikeluarkan oleh yang ahli parlimen beruas ni. Dia dah mohon maaf. Tapi benda ni masih berlarutan, masih dibawa oleh pihak-pihak pembangkang ni. Pihak-pihak yang kononnya yang memperjuangkan Islam ni. Sepatutnya yang hampa kata yang kononnya memperjuangkan Islam, hampa perlu bagi hujah pandangan hampa balik. Sebab dia hanya bagi cadangan. Bukannya dia menggesa, bukannya dia mendesak, dia keluarkan surat, dia keluarkan itu sampai dia hantar ke Raja-Raja Melayu. No. Dan juga Raja-Raja Melayu pun dah, ni Sultan Selangor pun dah keluarkan kenyataan. So, habis di situ. Kan? Tapi apa yang diperkatakan oleh Iswadi itu aku pun setuju juga. Setuju. Kalau macam contoh macam apa perundangan agama Islam kita memikirkan untuk cara dakwah kita. Cara kita nak memeluk, untuk kita nak tarik orang-orang bukan Islam memeluk agama Islam. Faham tak? Cuba hampa tengok. Macam Zakir Naik. Segala buku, segala kitab yang bukan Islam, Bible ke, semua ada di dalam kepala dia. Untuk apa? Untuk dia nak berlawan hujah. Ini seperti mana ayat Iswadi cakap tadi, kawan dia sebelah kata dia duk baca Bible, dia duk baca Quran. Kan? Sekurang-kurangnya, ilmu tu penting. Walaupun kita, Alhamdulillah, kita beragama Islam. Tapi kita ni, kita boleh macam orang kata boleh menimba ilmu. Kita boleh tambah ilmu kita lagi. Tapi orang Islam sekarang, nampak pegang Bible, nampak pegang buku-buku India, apa Buddha punya apa, semua terus cop. Liberal. Sedangkan itu adalah ilmu pengetahuan untuk diri kita. Contoh macam Zakir Naik, Ustaz Zakir, yang Zakir Naik ni. Sebab apa? Dia boleh hafal Bible, chapter berapa, sampai di dalam otak. Untuk apa? Sedangkan Quran dia ingat, Bible dia ingat. Sebab apa? Sebab dia nak lawan hujah dengan orang bukan Islam. Sehingga bila dia berlawan hujah, dia dapat menyampaikan apa persoalan-persoalan ni, hak yang ditanya kepada hak yang ditanya kepada Zakir Naik. Zakir Naik dapat jawab sehingga dia masuk agama Islam. Sebab apa? Sebab ilmu yang ada dekat Zakir Naik tu luar biasa. Kita tak ada. Jadi setengah orang Islam sekarang nampak belajar ni, terus liberal lah, Islam liberal lah, apalah apa semua. Islam tak ada liberal kan? Tak ada Islam PAH ke, Islam PKR ke, Islam UMNO, tak ada. Islam adalah Islam. Tak ada campur bau antara parti ke apa, tak ada. Kita kena mengucap 2 kalimah syahadah, semayang 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat dan juga menunaikan haji jika mampu. Itu je. Faham tak? Jadi itulah, aku harap isu ni insyaAllah akan terus slow balik, insyaAllah tak ada masalah. Sebab dia dah minta maaf. Lainlah kalau dia tak minta maaf. Jadi kita pun faham seperti mana yang Wan Hadi tadi cakap, antara Anthony Loke dengan kepimpinan DAP sebelum ni sangat-sangat berbeza. Dan sebab itulah ada baik, ada buruk. Kalau boleh untuk pimpinan-pimpinan kerajaan ni tutup mulut lah. Kan? Hampa tak perlulah
Kalau hampa apa persoalan yang nak ditanya soal agama Islam ke apa, ni orang-orang bukan Islam ni daripada DAP ke Cina ke apa ke, kalau nak tanya apa-apa, pastikan di dalam sidang parlimen. So, untuk kita nak dapat jawapan balik senang. Bila hang keluarkan kenyataan macam ni, viral, memaki hamun apa semua. Tapi bila hang di dalam sidang parlimen, hang tanya face to face, terus ada jawapan. Senang, no problem. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Hantarkan mak ampahan tuan. Assalamualaikum.